Okey, sekarang cikgu terangkan pula berkaitan dengan rantai makanan. So, apakah yang dimaksudkan dengan rantai makanan? Rantai makanan boleh digunakan untuk menunjukkan hubungan pemakanan di antara organisma di dalam suatu ekosistem. Cikgu bagi contoh pada kamu, tengok dalam gambar rajah cikgu sediakan di sini. So, ini adalah contoh-contoh organisma yang wujud di dalam satu ekosistem. Jadi apa hubungan di antara tikus dengan tumbuh-tumbuhan? Apa hubungan di antara ular dengan tikus? So ini yang akan cikgu ajar pada kamu untuk kita tunjuk apakah hubungan di antara satu organisma dengan satu organisma yang lain. Okay. Tengok dalam gambar raja seterusnya. Ini adalah contoh ekosistem sawah padi. Okay. Di dalam satu ekosistem sawah padi ada pelbagai jenis organisma. Organisma yang paling banyak sekali sudah tentulah pokok padi. Okey, selain daripada pokok padi, ada juga tikus, lagi ular, lagi belalang dan sebagainya. Okey, so kesemua organisma yang wujud di dalam satu ekosistem sawah padi ini akan berinteraksi di antara satu sama lain dari segi pemakanannya. Okey, so jom kita tengok macam mana sistem pemakanan yang wujud di dalam ekosistem sawah padi. Okey, ini adalah contoh organismanya iaitu belalang, katak, padi dan ular. Okey, kalau kamu tengok dalam gambar rajah ini, so ada 4 organisma iaitu belalang, katak, padi dan ular. Jadi kesemua 4 organisma ini hidup di dalam ekosistem iaitu ekosistem sawah padi. Okey, so apa yang berlaku di dalam keempat-empat organisma ini? So adanya interaksi di antara keempat-empatnya dari segi pemakanan. Okay, boleh kamu tolong cikgu kelaskan yang mana satu yang merupakan kumpulan pengeluar. Okay, kumpulan pengeluar adalah padi. Kenapa padi? Kerana padi merupakan organisma yang boleh menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Okay, organisma apa yang makan padi? Organisma yang makan padi adalah belalang. Bermaksud padi dimakan oleh belalang. Jadi belalang merupakan pengguna primer. Okey, seterusnya belalang dimakan oleh katak. Jadi katak merupakan pengguna sekunder. Dan yang terakhir, katak dimakan oleh ular. Jadi ular merupakan pengguna setia. Okay, daripada gambar rajah keempat-empat ini, kita dapat simpulkan bahawa kita boleh membentuk satu rantai makanan yang bermula dengan padi. Padi dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh katak. Dan yang terakhir adalah katak dimakan oleh ular. So, di mana duduknya tempat pengurai? Apabila keempat-empat organisma ini mati, maka dia akan diuraikan oleh pengurai yang merupakan contohnya seperti bakteria, cendawan, kulat dan sebagainya. So, ini adalah rantai makanan. Okey, kita pergi pula kepada siratan makanan. Siratan bermaksud dia merupakan gabungan beberapa rantai makanan. Maksudnya ini adalah contoh siratan makanan. Okey, di dalam satu siratan makanan ini ada banyak rantai makanan. Okey, so contohnya kubis merupakan pengeluar. Pengeluar ini dimakan oleh beluncas. Okey, tidak bermaksud beluncas saja yang makan, ada organisma lain yang makan pengeluar juga, iaitu siput dan juga belalang. So ini adalah pengguna primer. Ketiga pengguna primer ni kemudian dimakan oleh organisma lain yang merupakan pengguna sekunder. Beluncas dimakan oleh burung. Dalam masa yang sama, burung juga makan siput. Katak makan belalang. Okey, so ini merupakan siratan makanan. Dan akhirnya burung dan katak kedua-duanya dimakan oleh ular. So, apa yang dimaksudkan dengan siratan? Siratan tu dalam dia ada banyak rantai makanan. 2 atau 3 rantai makanan yang digabungkan membentuk siratan makanan.
So, lepas ni cikgu akan bagi latihan untuk kamu lebih faham. Okay, cikgu move seterusnya kepada bagaimana aliran tenaga itu berlaku. Okay, aliran tenaga yang paling utama yang nombor satu sekali berpunca daripada matahari. Matahari diserap oleh tumbuh-tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Jadi di antara banyak-banyak organisma, tumbuh-tumbuhan mempunyai kandungan tenaga yang paling banyak. Okay? Seperti dalam rantai makanan, tenaga dipindahkan daripada satu organisma kepada organisma yang lain. Cikgu bagi contoh pada kamu. Bagi contoh di sini, kalau kamu tengok dalam satu rantai makanan ini, so padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular. So padi merupakan pengeluar, jadi jumlah tenaga yang paling banyak sekali adalah di dalam padi. Okey? Dan bila belalang makan, belalang mendapat tenaga daripada pokok padi tersebut. Jadi tenaga dipindahkan daripada padi kepada belalang. Soalan cikgu. Kiranya padi menyimpan 1000 tenaga. Berapa banyak belalang dapat? Adakah belalang mendapat 1000 tenaga daripada padi? So, jawapannya ialah tidak. Okay, paling banyak pun dia boleh dapat mungkin 50% daripada 1000 tersebut. Okay, mana pergi lagi 50%? Lagi 50% telah digunakan semasa proses untuk mendapatkan makanan. Lompat-lompat perlu tenaga. Jadi tenaga tu telah dibazirkan. Okay, ataupun bila belalang ni melakukan proses aktiviti seharian dia, jadi dia digunakan dan tenaga dibebaskan. Sama seperti katak. Katak dapat tenaga tetapi lebih sikit berbanding belalang, lagi sikit berbanding padi. Dan yang terakhir adalah ular. Jadi di antara padi, belalang, katak dan ular, ular mempunyai kandungan tenaga yang paling sikit dan yang paling banyak sekali adalah padi. So, ini adalah cara bagaimana tenaga itu dialirkan daripada satu organisma kepada satu organisma lain. Okay, cikgu teruskan lagi yang tadi. Okay, seperti dalam rantai makanan, tenaga dipindahkan daripada satu organisma kepada organisma lain dalam siratan makanan. Dan sebenarnya, bukan kesemua tenaga yang didapat macam cikgu cakap tadi tu. Sebahagian tenaga akan hilang kerana digunakan oleh organisma untuk bergerak. Katak melompat-lompat, belalang melompat-lompat bergerak mendapatkan makanan, jadi dia guna tenaga. Semua organisma berespirasi, jadi dia guna tenaga. Jadi semua itu tadi telah hilang dalam bentuk tenaga haba. Okey? Selain itu, tenaga juga hilang dalam bentuk tenaga haba atau tenaga kimia dalam makanan yang tidak dicernakan, iaitu kita panggil sebagai tinja. Okey? So bermaksud yang paling banyak sekali tenaga adalah tumbuh-tumbuhan. Yang paling sikit adalah pengguna tetia. Okey? Okey, ini yang cikgu masukkan tadi. Kubis, tenaga yang paling banyak. Okey, dimakan oleh beluncur, siput, belalang. Tetapi beluncur, siput, belalang ni bukan dapat semua tenaga. Sebahagiannya telah dikeluarkan. Tenaga tu hilang. Beluncur, siput, belalang kemudian dimakan oleh burung dan katak juga sama juga, tenaga itu telah hilang. Dan akhirnya tinggal kepada ular yang hanya menerima jumlah tenaga yang paling sedikit. Okey?